Okey, hello and assalamualaikum kepada semua ahli kumpulan Faizal yang berada dalam meeting ni dan juga kepada yang sedang menonton presentation kami. Okay, sebelum tu saya menggunakan diri saya Muhammad Azala bin Ramli, ahli kumpulan Faizal, dan kali ini giliran kami team presentation untuk membuat presentation mengenai kajian kami iaitu pandemik coronavirus COVID-19, cabaran dan norma baharu kehidupan bagi subjek falsafah dan isu kita. Okay, tanpa melengahkan masa, kita terus ke slide seterusnya. Okay. Kajian kami mengandungi pengenalan, cabaran, cadangan dan kesimpulan. Slide seterusnya, pengenalan. Slide seterusnya. Okay, kita semua tahu COVID-19 ni dah melanda negara kita selama 2 tahun yang lalu. Dan selama 2 tahun tu kita menjalani banyak fasa, iaitu fasa KP, fasa pemulihan, dan sampai tahun ni kita dah menghadapi kesan iaitu norma baharu yang mengubah cara kehidupan kita. Okay, seterusnya objektif kami berdasarkan kajian ini kami mengkaji kesan PKP ataupun kesan norma baru ni kepada pelajar dan orang awam dari segi fizikal, mental dan sosial. Objektif kedua adalah mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh semua rakyat semasa menjalani norma baru ni. Okay, seterusnya apa yang dikatakan norma baru ini adalah norma baru ni kita sentiasa mengamalkan mencuci tangan, mengamalkan penjarakan sosial. Kita akan selalu menggunakan aplikasi MySejahtera untuk scan QR code di setiap premis yang kita ingin masuk. Dan kita juga selalu memakai pelitup muka apabila kita berada di luar atau bila kita bersemuka dengan orang lain. Okay, seterusnya kita juga mengurangkan aktiviti sosial dan mengelakkan daripada berada di tempat yang besar. Okey, untuk seterusnya saya beri pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danish Iman Takif bin Hairuddin. Jadi kami telah menjalankan satu soal selidik mengenai norma baharu selepas wujudnya wabak COVID-19 di Malaysia. Soal selidik ini dijalankan secara atas talian melalui Google Form dan disebarkan melalui aplikasi WhatsApp kepada keluarga, rakan-rakan dan pelajar-pelajar UTM sendiri. Kami telah menerima sebanyak 63 maklum balas. Jadi saya akan kongsikan jawapan-jawapan maklum balas dan soalan yang telah kami masukkan di dalam Google Form tersebut. Jadi soalan pertama yang ditanya di dalam Google Form tersebut ialah berapa kali sehari anda membuka aplikasi MySejahtera untuk scan kod QR? Seramai 27 orang telah menjawab 1 hingga 3 kali sehari, 22 orang telah menjawab 4 hingga 6 kali sehari, dan yang terakhir 14 orang telah menjawab 6 kali dan lebih dalam masa sehari. Slide seterusnya, soalan yang kedua ialah pengamalan penjarakan sosial di tempat awam. Majoriti telah menjawab ya, iaitu seramai 59 orang, manakala selebihnya 4 orang menjawab jarang-jarang dan tiada yang menjawab tidak. Ini bermakna majoriti telah mengamalkan penjarakan sosial sepanjang masa. Slide seterusnya. Soalan seterusnya berbunyi, di manakah tempat yang lebih digemari untuk membeli barangan keperluan atau peribadi? Seramai 34 orang telah menjawab di dalam talian ataupun online, manakala 29 orang menjawab pusat membeli belah. Slide seterusnya. Kemudian, cara pembelian makanan atau minuman manakah yang lebih kerap digunakan? Seramai 33 orang menjawab di restoran dan 30 orang menjawab penghantaran makanan ataupun delivery. Slide seterusnya. Soalan terakhir yang ditanya di dalam Google Form tersebut ialah membuat temujanji ataupun appointment untuk urusan di klinik, bank atau lain-lain sektor, adakah ia memudahkan? Seramai 14 orang menjawab sangat setuju, 24 orang menjawab setuju
17 orang menjawab kurang setuju dan 8 orang menjawab tidak setuju. Jadi berdasarkan maklum balas tersebut, kami membuat kesimpulan iaitu majoriti daripada mereka amat mementingkan SOP iaitu Standard of Procedure dan mementingkan penjarakan sosial dan mengelakkan aktiviti bersentuhan. Seterusnya saya menyerahkan pembentangan ini kepada saudara Fatih. Nama saya Muhammad Fatih bin Abdul Hamid, B082110-550. Cabaran dan kesan. Next slide. Cabaran dan kesan terhadap negara. Kadar kenaikan inflasi negara. Kadar inflasi di negara Malaysia juga mengalami perkembangan yang negatif. Kesan daripada PKP, pandemik COVID-19. Hal ini mengakibatkan kejutan bekalan dan permintaan yang sangat lemah dan kekangan pengeluaran dalam banyak sektor ekonomi. Dari segi penawaran, kebanyakan sektor ekonomi mencatatkan pertumbuhan negatif. Next slide. Pendapatan isi rumah. Isi rumah dalam kumpulan B40 merupakan golongan yang paling banyak terkesan sepanjang pandemik COVID-19. Terdapat banyak industri yang telah terjejas sehingga memaksa sebahagian majikan untuk memecat sebahagian daripada kaki tangannya. Hal ini bertujuan untuk mengurangkan kos perbelanjaan bagi menampung kos operasi. Next slide. Cabaran dan kesan terhadap pelajar. Kesukaran capaian kemudahan internet. Perisian dan sambungan internet merupakan salah satu kepentingan bagi pembelajaran online. Sambungan internet lemah akan menyukarkan pembelajaran online dan akan menyebabkan pelajar sukar untuk faham. Banyak kawasan yang tidak mendapat talian menyukarkan pelajar untuk mencari inisiatif lain. Next slide. Tiada kemudahan telefon pintar di rumah. Bagi pelajar yang kurang berkemampuan untuk memiliki gadget seperti telefon pintar, ianya akan menyebabkan mereka sukar untuk mengikuti kelas secara online. Nombor 3. Suasana pembelajaran yang kurang selesa. Suasana di rumah juga memainkan peranan yang penting kepada pelajar yang belajar di rumah untuk sentiasa kekal fokus. Segelintir pelajar mempunyai keluarga yang ramai akan menimbulkan suasana yang tidak kondusif apabila rumah terlalu bising. Next slide, saya serahkan kepada Zul Azmi. Okey, terima kasih diucapkan kepada Fatih. Okey, slide yang seterusnya saya akan bentang ialah soal kaji sedikit tentang kali tak balik kampung, proses PDP, sekatan jalan raya dan sebagainya. Okey, yang pertama saya akan terangkan pada bilakah kali takhir pulang ke kampung. Okey, minggu lepas terdapat 11 orang, bulan lepas dapat 20 orang dan tahun lepas kita dapat 32 orang. Okey, untuk slide yang seterusnya kita akan pergi untuk proses PDP yang dijalankan dalam talian. Adakah ini memudahkan ataupun tidak memudahkan? Bukan tidak memudahkan, maksudnya macam payah pelajar untuk catch up pelajaran atau apa. Okey, sini kita dapati sangat setuju kita dapat kosong. Okey, untuk setuju kita dapat 17 orang, kurang setuju kita dapat 32 orang dan tidak setuju kita dapat 14 orang. Okey, slide yang seterusnya. Adakah lebih suka beratur di kedai ataupun menunggu? Maksud kita lebih gemar untuk beratur ataupun tunggu hanya masuk kedai dine-in seperti biasa. Okey, di sini kita kaji sangat setuju terdapat 2 orang, setuju kita dapat 20 orang, kurang setuju 24 orang dan tidak setuju kita dapat 17 orang. Okay, untuk yang seterusnya, adakah sekatan jalan raya ataupun roadblock di setiap sepadan memberi faedah kepada semua masyarakat kita sepanjang pandemik COVID-19 ni? Okey, sangat setuju kita dapat 13 orang, setuju 28 orang, kurang setuju 15 orang dan tidak setuju 17 orang. Okey, untuk sekatan jalan raya ni kadang memberi faedah sebab ya kita nak elakkan daripada berlakunya penyebaran virus COVID ini ya. Untuk mengelakkan, so jadi kerajaan
telah membuat kesempatan jalan raya setiap sepadan negeri ataupun sepadan daerah macam tu. Okey, untuk slide seterusnya, adakah anda bersetuju dengan sedikit sahaja kedai makan atau sebenarnya yang beroperasi lebih jam 10 malam? Okey, di sini kita dapat lihat yang sangat setuju 8 orang, setuju 15 orang, kurang setuju 23 orang dan tidak setuju hanya 17 orang. Okey. Ini fungsi untuk kedai atau apa-apa tidak melebihi jam 10 malam seperti mana Roadblock. Jika ramai masyarakat yang keluar, itu mungkin boleh menyebabkan penyebaran virus COVID ini lebih tersebar luas dan menyebabkan kita terkurung dalam keadaan PKP atau keadaan lockdown yang sangat lama. Okey. Untuk slide seterusnya saya serahkan kepada Hanzalah. Okey, terima kasih. Untuk slide cadangan, seperti slide seterusnya, apa yang kami dapat cadangkan berdasarkan gadget ini adalah pihak kerajaan atau pihak yang terbabit perlu menambah baik berkesanan PDPR yang dilakukan dalam talian ini bagi memudahkan pelajar-pelajar yang kurang bernasib baik atau kurang berkemampuan. Okay. Untuk cadangan kedua adalah bagi pekerja-pekerja yang menjalankan kerja office perlu digalakkan untuk melakukan kerja work from home. Okay, cadangan ketiga adalah pihak kerajaan perlu menambah baik proses temujanji pada sektor perkhidmatan awam. Okay, untuk cadangan keempat, pihak kerajaan atau pihak MKM perlu meningkatkan pengetahuan awam tentang perjalanan nama baru ini bagi memudahkan orang awam untuk mengikuti prosedur-prosedur yang ditetapkan. Okay, slide seterusnya. Apa yang kami dapat simpulkan daripada kajian ini adalah dalam sektor ekonomi dan sosial telah diberi impak yang besar masa penularan wabak ini. Dan kita tahu rakyat dan kerajaan perlu bekerjasama dalam menangani masalah COVID-19 ni bagi memberhentikan penularan COVID-19. Yang kedua, rakyat perlulah sentiasa mematuhi perintah dan undang-undang yang dikeluarkan oleh kerajaan kerana semua yang dikeluarkan adalah baik untuk kita. Yang ketiga, rakyat juga harus meneruskan budayakan nama baru agar penularan wabak COVID-19 segera ditamatkan. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Inilah rujukan kami untuk mengisi makluman balas jawapan yang telah kami lakukan. Okey, kita seterusnya. Okey, sampai sini sahaja presentation kami. Terima kasih kepada yang sudi mendengar dan menonton presentation kami. Terima kasih kepada semua ahli kumpulan Pfizer. Okay, pesan kami adalah kita semua perlu bekerjasama dan sentiasa mematuhi apa yang dikeluarkan, perintah-perintah yang dikeluarkan oleh pihak MKM dan kerajaan supaya penularan ini dapat ditamatkan, supaya kita dapat kembali dan hidup sedia kala. Terima kasih.